wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair. Allahumma amin. Assalamualaikum Ustaz dan sahabat-sahabat semua. Waalaikumsalam. InsyaAllah hari ini kita akan sambung ayat 49. Tapi kita last class kita tak habis lagi ayat 48 sebenarnya, bahagian wa tawakkal 'ala Allahi wa kafa billahi wakila. InsyaAllah hari ini Ustaz akan teruskan dan kita lihat bagaimana persamaan ayat wa tawakkal 'ala Allahi wa kafa billahi wakila ni dengan ayat 3. Pastinya menarik apa yang akan Ustaz kupaskan pada hari ini. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur buat dan milik Allah. Salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarga baginda, para sahabat dan mereka-mereka yang konsisten di atas jalan agama ini sehingga hari kiamat. Kita dah sampai ayat 48. Wala tuti'il kafirina wal munafiqina wa da'adahum wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Janganlah engkau menurut kehendak orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan hendaklah engkau jangan wada'adahum, jangan peduli kutukan mereka. Azab ni perkataan-perkataan yang menyakitkan hati. Tawakkal 'ala Allah, keserahkanlah kepada Allah, wa kafa billahi wakila, dan cukuplah Allah sebagai wakil. Kita punya moderator sebut dia ada kaitan, ada persamaan dengan ayat ketiga, wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Dan seawal ayat ketiga itu Allah mengingatkan Nabi tentang jangan taat kepada orang kafir dan orang munafik. Ayatnya hampir sama, wala tuti'il kafirina wal munafiqin. Di awal surah ni, wala tuti'il kafirina wal munafiqin. Kemudian Allah sebut tentang wattabi' ma yuha ilaika min rabbik. Ikutlah apa yang telah diwahyukan oleh Tuhanmu. Menarik ini tuan-puan. Kadang perjalanan hidup kita ini, kita tak dapat lari daripada kebiasaan manusia. Tak dapat lari daripada adat, resam dan budaya. Dan penyokong adat, resam dan budaya ni bukan kaleng-kaleng. Kadang orang yang berpengaruh antara kita. Kadang mereka ni orang-orang, ialah orang-orang tua. Kalau dekat Negeri Sembilan tu dia ada bapak dan buapak. Dia ada yang mendukung adat. Namun ada juga adat-adat resam yang begitu bertentangan dengan kehendak agama.
Contohnya seperti mana yang berlaku antara Zaid, Zainab dan Nabi SAW. Kan anak angkat itu dianggap sebagai anak sendiri, tak boleh nak mengahwini isteri kepada bekas isteri kepada anak angkat dan seumpamanya. Malah adat resam kita pun ada yang begitu. Ada yang dilihat begitu bertentangan dengan kehendak agama. Adat merenjis misal kata. Malam berinai. Betul ke ada dalam agama malam-malam berinai ini? Tapi kita tetap teruskan juga. Kan, bertepung tawar. Apa nama? Dan macam-macam lagi benda yang ternyata agama tidak pun pernah menawarkannya begitu, tetapi kita selesa melakukannya. Lalu bila ada pihak seumpama Nabi SAW yang mahu mengikut ma yuha ilaik, apa yang diwahyukan kepadanya, berlakulah pertembungan dan adalah pertentangan daripada orang-orang yang mendukung adat dan resam, terutamanya orang-orang kafir dan orang-orang yang nak mengambil kesempatan orang munafik. Disebut orang kafir dulu, dia tak nak, dia mahu menutup apa yang agama cuma bawa dan diikuti dengan golongan munafik, mereka yang mahu mengambil kesempatan. Malah mereka bukan sekadar menolak, tak mahu terima, tapi mereka menggunakan rejaman kata-kata. Wadak azahum, azah ni perkataan-perkataan yang menyakitkan. Sebelum ni Allah dah peringatkan pada Nabi SAW bahawa mereka ni ada al-sinatin shidadin. Nama macam Kak Syida kan. Al-sinatin shidadin. Ada lidah-lidah setajam besi. Ada lidah-lidah macam besi yang sangat mengiris, sangat menyakitkan. Dan perkataan azab juga kita jumpa sewaktu kaum Yahudi yang enggan mengikut perintah Nabi Musa dalam surah Shaf. So tindakan-tindakan semacam ini, tindakan azab ni, dia akan mengakibatkan umat itu gagal untuk bersatu. Sebab bila mereka tak setuju, mereka hambur dengan caci maki, perkataan-perkataan yang menyakitkan. So, orang yang bawa kebaikan, bila dia ditolak dengan semacam itu, motivasinya akan runtuh, kan, semangatnya akan pudar. Lantas untuk dapatkan umat yang satu tu semakin sukarlah. Sebab dia bukan sekadar menolak tapi menyakitkan. Sepatutnya apa yang berlaku, kalaupun dia tak bersetuju, kalaupun dia tidak bersetuju dengan agama, bawakanlah bukti, bawakanlah dalil. Kenapa tak bersetuju? Kan, macam Ashabul Kahfi, ketika mereka bangun di hadapan kaum dia, kan, haula'i qaumun attakhadhu min dunihi alihah laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin. Kenapa tidak mereka bawakan bukti dan hujah yang nyata? Kalau kita sekarang ni adat apa? Meminang, kemudian waktu perkahwinan tu bersanding. Bawakanlah bukti, hujah yang nyata bahawa bersanding tu bagus. Tepung tawar tu bagus. Kan kita pulut kuning tu bagus. Pulut kuning itu sendiri sedap. Tapi kalau dia dibuat kerana upacara tertentu, dia tidaklah dapat macam mana? Kenapa waktu acara itu dia perlu ada pulut kuning? Kenapa kuning? Biru tak boleh? Kan?
orang ke, jin ke. So, begitulah. Dia perlu ada bukti-bukti yang jelas, nyata. Kalaupun dia kata, ini ikut adat lama-lama, adat terdahulu. Okey, datangkanlah. Kenapa orang dulu buat begini? Mungkin kuning itu ada simbolik, warna kuning itu ada simbolik dan maksud tertentu. Datangkanlah supaya hati ini tidak tertanya-tanya. Kan? Dulu saya pernah terbaca tu kenapa pulut warna kuning. Untuk orang berpergian jauh, kenapa dia masak pulut? Kenapa tidak beras ataupun nasi? Sebab pulut, dia lebih tahan lama. Selain daripada pulut, dahulu, orang-orang dahulu bila berpergian, mereka bekalkan dengan tapai. Sebab tapai ni lebih lama dia tahan. Dan proses penapaian tu menjadikan apa yang ditapai itu semakin lama semakin sedap. Begitu, datangkanlah bukti semacam itu. Supaya bila kita nak buat, ini punca dia. Bukan hanya ikut-ikut. Kan kalau ditanya, kenapa sirih junjung? Kenapa kena buat sirih junjung? Kenapa daun sirih? Sedangkan orang sekarang sudah semakin jarang makan sirih. Lalu kalau dibawa sirih junjung semacam itu, sirih, nak dapatkan sirih tu, kalau dia tanam sendiri kat rumah, free lah dapatnya. Tapi kalau tak ada sirih kat rumah, kena beli. Bukankah itu jelas sebuah pembaziran? Gitu. Kita boleh je letak dekat rumah kita bunga-bunga plastik. Tapi kenapa bab sirih junjung tak boleh nak cipta sirih plastik untuk digunakan berulang kali? Tak gitu. So, bila datang perintah baru melalui Allah dan Rasul, Allah ingatkan pada Nabi, wala tuti'il kafirin wal munafiqin. Dan abaikan wadah azahum, abaikan saja. So inilah bentuk-bentuk panduan buat kita. Di awal surah ini sudah diingatkan begini, dan sekarang di tengah-tengah surah ini diingatkan lagi sekali tentang abaikan saja apa yang mereka nyatakan. Seterusnya, tawakal pada Tuhan, tawakal pada Allah. Wa kafa billahi wakila, dan cukuplah Allah sebagai pelindung, Allah sebagai wakil. Dan kalau sebut tentang wadah, tinggalkan, jangan hiraukan, pedulikan. Kadang-kala kita tak nak ambil pot apa yang mereka cakap. Tapi kerana kita tak bagi respon tu, mereka semakin marah. Tapi mereka tak pernah kisah pun tentang perkataan-perkataan yang keluar dari mulut mereka. Dia kata kita jahil, dia kata kita bodoh, dia kata kita itu. Tapi bila kita tak ambil pot, tak ambil peduli, mereka marah. Tu wadah tu. Wadah azahum. Kan pelik. Dan dengan kita meninggalkan mereka, Allah ajak, jomlah kembali pada Tuhan. Dengan kita meninggalkan mereka, meninggalkan perkataan mereka, Allah mengajak mereka, wa tawakkal 'ala Allah. Jomlah menyerahkan urusan-urusan itu kepada Allah. Sebab kita sangat tidak mampu untuk buat banyak perkara. Bukan setakat kita tak mampu, kita langsung tak capable untuk datangkan sebarang manfaat dan mudarat. Sebab tu, perkara yang kita tak mampu, maka kita serahkanlah kepada Allah. Kelak Allah akan uruskan dia sebab Allah sangat mampu. Wa kafa billahi wakila, cukuplah Allah sebagai pelindung. Sebab kadang-kala tuan-puan, kadang-kala bila kita disakiti,
Apa yang kita buat? Kita akan cari manusia lain untuk mengadu. Katalah saya dimarah oleh Kak Syida. Saya akan cari Kak Liza. Kak Liza, tolonglah saya Kak Liza. Kak Syida marah saya. Habislah saya. Kan? Allah menawarkan dia sebagai tempat kembali. Kita disakiti oleh manusia. Tapi tindakan kita seterusnya untuk cari manusia lain, seolah-olah dia boleh mengubat hati duka lara kita. Kan dalam ayat ni Allah ajak Nabi, tawakkal 'ala Allah, cukuplah Allah sebagai wakil, cukuplah Allah sebagai pelindung. Kalau kita minta tolong sesama manusia, kita pun manusia tu pun tak boleh nak tolong, tak boleh nak tolong sampai kita rasa puas, sebab ya ada kebarangkalian berjaya mengikut pengalaman kita. Kalau aku cerita dengan dia ni, aku lega. Tapi mungkin tidak. Mungkin tidak. Namun bila kita serahkan pada Allah, itu bermaksud benda ni considered done. Dikira sudah selesai. Gitu. Dikira sudah selesai. Kemudian ayat 49. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang beriman. Mula ayat 49 ni dia part yang mana? Saya lupa dah. Ahzab. Cuba tengok balik kita punya Ahzab. Hukum perkahwinan, hukum wanita yang dicerai sebelum dicampuri. Oh, itu Sekejap. Mana aku punya nota ni? Ahzab. Ke tak tulis? Tak tulis kat sini, tulis tempat lain. Tak apalah tu. Sekejap. Ahzab. Rahel. Nak open. Disimpan dalam ni. Start daripada 49 ni kita akan belajar tentang peraturan. Okey. So kita akan masuk part peraturan, dan selepas daripada part peraturan ni kita akan lihat ada peraturan yang khas untuk Nabi. Kemudian apa berlaku dalam rumah Nabi, pada rumah Nabi dan dalam rumah kita. Begitu. So start 49 ni tentang peraturan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Idza nakahtumul mu'minat, jika kamu menikahi wanita yang beriman, summa talaqtumuhunna, kemudian kamu ceraikan mereka, min qabli an tamassuhun, sebelum kamu menyentuh mereka. Quran menggunakan bahasa yang sangat dignified. Sentuh ni merujuk kepada hubungan suami isteri. So Quran menggunakan sentuh. Antamassuhunna. La masa ni sentuh, masa ni sentuhan lembut. So dekat sini bukan bermaksud sentuh biasa, tetapi yang dimaksudkan ialah hubungan suami isteri. Quran tidak menggunakan bahasa yang kasar dan lucah, tapi dia menggunakan bahasa-bahasa yang menunjukkan adab. Sebab kenapa? Quran ni dibaca seawal usia 4, 5, 6 tahun oleh kanak-kanak.
Kalau bahasa tu bahasa yang terlalu eksplisit, segan kanak-kanak nak baca. Tapi Quran menggunakan bahasa yang, bahasa kehormat. Bahasa yang bernilai tinggi. Lalu bila anak-anak kita baca, kan mak bapak kan faham Quran. Jadi bila anak-anak baca, mak bapak tak rasa malu Allah. Apa anak-anak aku dibaca ni? Kan? Quran menggunakan bahasa-bahasa begitu. So, ini adalah tentang perkahwinan yang selepas bernikah, mungkin berlaku suatu perkara menyebabkan suami menceraikan isteri dia tanpa disentuh. Dan benda ni bukanlah menjadi satu kesalahan. Kan, tidak salah kalau nak ceraikan isteri sebelum isteri itu disentuh. Dan dalam ayat ini kalimah perempuan-perempuan beriman digunakan. Mukminat, idza nakahtumul mukminat. Kan boleh jadi kita tahu juga bahawa lelaki-lelaki mukmin juga boleh bernikah dengan wanita ahli kitab. Maka bila Allah menyebut perempuan-perempuan beriman, ini juga isyarat bahawa perkahwinan yang baik adalah perkahwinan dengan wanita yang beriman. So, fama lakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha. So, bila diceraikan, maka tak ada iddah. Tiada iddah. Kenapa? Sebab iddah tu dia ada keperluan untuk memastikan keturunan. Untuk memastikan wanita tu bersih daripada ada anak atau tidak, bersih kandungannya. Itu je. So, bila tak disentuh, tak perlulah ada iddah. Walhal tuan-puan, benda ni kita boleh fikir secara logik, kan? Kalau wanita tu, kalau sebelum ini kahwin dan nak bercerai, ada iddah 3 bulan 10 hari, ada yang 4 bulan. So, kita pun tahu maksud iddah tu nak mengetahui tentang apa yang ada dalam rahim wanita. Dan memadai Allah kata wanita-wanita yang berkahwin semacam ini, famati'uhunna wasarrihuhunna. Tak perlu kata fama lakum alaihinna min iddah. Dan tak perlu diperinci macam ni. Sebab kita boleh fikir dengan logik. Kalau perempuan itu tak disentuh, buat apa ada iddah? Tapi kenapa Allah perincikan semacam ini? Sebab dalam kalangan manusia, ada manusia yang dia tak boleh hanya bergantung kepada logik akal dia. Dia nak juga terima, ada tak mandat dalam Quran sebut begini. Selagi tak disebut, selagi itu dia tak ikut. Ada. Sama juga bila kita baca mufassir, ada yang begitu strict. Selagi tak disebut, bermaksud tak ada. Gitu. Fama lakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha famatti'uhunna wasarrihuhunna sarahan jamila. Maka berilah mereka mut'ah. Mut'ah ni apa? Hadiah untuk mengubat hati. Famati'uhunna wasarrihuhunna, dan lepaskanlah mereka dengan cara yang baik. Wasarrihuhunna sarahan jamila. Kemudian, ya ayuhan nabi,
Wahai Nabi, ini peraturan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam peraturan ini Allah beritahu siapa orang-orang yang halal untuk dikahwini oleh Nabi. Siapa yang halal dinikahi oleh Nabi. Dan Allah sebut ada 4 golongan. 4 golongan. Ya ayyuhan Nabi, wahai Nabi. Inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahun. Ini golongan pertama. Sungguh kami telah menghalalkan bagimu istrimu yang telah kamu beri mas kahwin. Perlu diingat semua perkahwinan Nabi adalah halal dan baik. Maksud halal dan baik ni, Nabi sudah bayar mahar. Nabi sudah bayar mahar. Dan baginda tidak pernah berhutang dalam mahar. Berapa banyak? Ada riwayat kata 10,5 uqiyah. 10,5 uqiyah ni lebih kurang 500 dirham. dirham. Kecuali Ummu Habibah. Kecuali Ummu Habibah. Sebab mahar Ummu Habibah dibayar oleh pihak ketiga. Dibayar oleh pihak ketiga. Siapa yang bayar? Raja Najasyi. Raja Najasyi. Berapa jumlahnya? 400 dinar. 400 dinar. Kejap. Kita tengok. Kita tengok. Satu dirham berapa MYR? Berapa ringgit? UAE punya dirham sama dengan RM1.27. So, katakanlah kita bersetuju dengan nilai ini. Satu dirham, Nabi bayar 500 dirham, lebih kurang 600 ringgit Malaysia. Raja Najasyi dia bayar 1 dinar. Dinar ini wang emas. 1 dinar 15 ringgit. 15 darab 400. Korang kira lah. Korang ada kalkulator. Itu pemberian hadiah daripada Raja Najasyi. Dan ada juga pengecualian Safiyah. Safiyah juga berbeza. Kerana Safiyah adalah tawanan wanita Khaybar. Dan maharnya ialah pemerdekaannya. Itu mas kawinnya tu. Pemerdekaannya. Begitu juga Juwairiyah. Juwairiyah, Nabi melunaskan hutang ansuran dengan Sabit Ibn Qais, lalu baginda menikahinya. Sebab ada tuduhan-tuduhan yang kata Nabi tidak mengikut undang-undang untuk lelaki boleh berkahwin hanya 4. Waktu tu sudah ada.
tuduhan yang kata Nabi tak boleh kahwin lebih dari 4. Terutamanya sewaktu perkahwinan dengan Zainab ni, Nabi sudah ada 4 orang isteri. Saudah dikahwini 3 tahun sebelum berhijrah. Kemudian Aisyah 3 tahun sebelum hijrah, tetapi hanya tinggal bersama selepas hijrah. Hafsah dikahwini pada 3 hijrah dan Ummu Salamah dikahwini pada 4 hijrah. Peristiwa perang Khandaq bila? 6 hijrah. Itu yang ada Zainab waktu tu. So bila dah ada 4 isteri, orang kritik. Dan rupanya ini adalah hukum khusus untuk Nabi. Satu, dalam arahan mengahwini Zainab, Allah beritahu, Allah yang menghalalkan perkahwinan Nabi dengan Zainab. Dan itu adalah arahan langsung dari Allah. Secara tak langsung, Allah membolehkan, memberikan pengecualian kepada baginda. Okay. So ini golongan pertama yang boleh dinikahi, iaitu mana-mana wanita yang diberikan mahar. Kemudian wama malakat yaminuka mimma afa Allahu alaik. Ini golongan kedua. Dan mana-mana hamba yang kamu miliki, termasuk apa yang kamu dapat peroleh dalam peperangan yang dikurniakan Allah untukmu. Cuma hamba ini dia termasuk dalam harta faid. Kan hasil peperangan harta faid. Kan hasil peperangan ni dia ada 2, satu ghanimah, satu faid. Ghanimah ni harta alik. Faid harta tak alik. Aku rasa macam tu lah. Kan kalau nak ditranslate tu, faid ni selalunya harta yang kembali kepada kerajaan, tanah, kebun. Ghanimah, pedang-pedang, cawan-cawan, pongkes ke cangkul. Benda-benda yang macam tu. Dan hamba ini diperolehi dengan cara peperangan. Dan dia mesti dengan sebab peperangan, bukan sebab tak bayar hutang. Dia jadi hamba tu sebab berperang. Bukan sebab engkau tak bayar hutang dengan aku, engkau jadi hamba akulah. Bukan. Atau dicolek ke atau dengan sebab-sebab lain. Dia mesti dengan sebab perang. So kalau rakyat Palestin sekarang ni kerana perang ditawan, kan orang masih perang, tak tahu siapa menang siapa kalah. So bila ada pihak yang kalah dan pihak tu ditawan, pihak yang ditawan tu jadi hamba dan boleh dikahwini. Hamba pula tidak perlu bayar mahar. Nabi ada seorang hamba wanita, Maria Qibtiyah. Bila sebut Qibtiyah, dia dari mana? Mesir. Hamba berbangsa Mesir, dari Mesir Qibti. Dan Maria Qibtiyah ni merupakan hadiah oleh Raja Mesir, Muqawqis bagi hadiah. Malah bersama dengan Maria Qibtiyah ni, baginda mendapat seorang cahaya mata namanya Ibrahim.
Namun anak tersebut meninggal ketika usia 5 tahun. 5 tahun. Ada 3 lagi orang hamba. Raihanah, seorang Yahudi Bani Quraizah. Juwairiyah, Yahudi Bani Mustalib. Dan Safiyah, Yahudi sewaktu perang Khaybar. Ketiga-tiga hamba Nabi, Raihanah, Juwairiyah, Safiyah adalah hamba dalam kalangan orang Yahudi. Satunya Safiyah Amariyah, Mesir Qibti. Dan ini golongan kedua yang Allah izinkan Nabi bernikah. Okay. Wanita dari golongan hamba yang telah dijadikan isteri oleh Nabi SAW juga statusnya tidak halal bagi mukmin yang lain apabila baginda telah wafat. So asalnya dia hamba, tapi bila bernikah dengan Nabi dan Nabi wafat, statusnya sama, dia menjadi ummahatul mukminin. So nama-nama yang disebut tadi, Maria, Raihanah, Juwairiyah, Safiyah, dia ialah ibu kita. Jangan melihat statusnya, ini hamba Yahudi. Tak, dia ibu kita. So bila nak beri komentar terhadap sejarah mereka ni, nak bincang terhadap sejarah mereka, kita kena letakkan dahulu mereka ni ibu kita. Bahasa kena berwaspada dan berhati-hati. Ya, cuma hukum ini telah pun hukum ini khusus untuk Nabi. Hukum ini khusus untuk Nabi. Kemudian wa banati ammika wa banati ammatika wa banati khalika wa banati khalatika allati hajarna ma'ak. Ini panjang. Siapa dia? Anak perempuan saudara lelakimu, anak saudara. Atau anak perempuan dari saudara perempuan bapamu. Anak perempuan dari saudara lelaki ibumu. Dan anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut berhijrah berhijrah bersamamu. Yang ketiga ialah golongan-golongan yang ada kaitan dengan Nabi. Dari sudut kekeluargaan, anak pakcik dia atau anak makcik dia. Maknanya mereka ni ialah sepupu-sepupu Nabi. Sepupu-sepupu Nabi. Cuma sebab bahasa Arab ni dia lebih kaya, kita bila sebut sepupu, kita tahulah sama ada sebelah ibu atau sebelah bapa. Tapi sebab bahasa Arab ni kaya, dia ada sebutan khusus untuk sepupu sebelah ibu dan sepupu sebelah bapa. So, banati ammika, banati ammatika, banati khalika, banati khalatika. Kita cukup sebut sepupu. Tapi sebab punya kaya bahasa Arab ni, dia boleh terus differentiate sepupu sebelah mana. Sebelah bapa ke sebelah mak. Sepupu pakcik ke sepupu makcik. Alamak. Kita simple sepupu. Kenapa beza bahasa Melayu dengan bahasa Arab ni? Kenapa bahasa Arab tu begitu kaya? Bahasa Melayu ni simple, general dan direct. Tapi bahasa Arab ni meticulous. Dia tepat, tuju pada orang tu, tapi dengan bahasa yang begitu vast, begitu luas. Kerana orang-orang Arab tidak dijajah. Walaupun ada penjajah-penjajah besar Rom dan Parsi waktu itu, mereka tak ingin nak jajah orang Arab.
Jadi orang Arab ni bila tak dijajah, bahasa dia terpelihara. Dia berperang sesama sendiri, sama ada perang senjata atau perang mulut. So kerana mereka mengagungkan syair-syair, maka bahasa mereka berkembang sesama mereka. Berbeza dengan bangsa Melayu. Bangsa Melayu, kita tahu kegemilangannya sewaktu Kesultanan Melaka. Melaka waktu tu jadi apa? Melaka waktu tu jadi port. Pelabuhan. Pelabuhan tugasnya apa? Berdagang. Orang berdagang ni nak direct je. Berapa? 3. Ambil 5. Jalan. Nah, dia bukannya nak berpantun waktu berdagang tu. Tak perlu pantun-pantun. Simple. Bahasa yang simple. So, kerana kita punya sejarah begitu, maka bahasa yang kita dapat tu bahasa yang ringkas, terus direct, mudah untuk berurusan, semacam itu. So, apa contoh siapa sepupu Nabi yang Nabi nikahi ni? Sayyidatina Zainab. Dia ni sepupu baginda. Kita dulu pun ia juga nak gaduh pakai pantun. Tapi pantun kita tu itulah pisang emas di bawah belayar. Kan anak tupai masuk dalam. Tu pantun mana tu? Ada seekor anak tupai masuk tu lemok teh. Tu lain. Itu fikir barat. Dan baginda dibenarkan berkahwin dengan sepupu yang berhijrah bersama baginda. Kerana hanya orang mukmin yang berhijrah. Dan pada tahun ke-7 hijrah, baginda menikahi seorang lagi sepupu baginda, iaitu Ummu Habibah. Setelah dia berhijrah. Perhatikan, syarat yang Allah kenakan pada Nabi ialah allati hajarna ma'aka, yang berhijrah bersamamu. Ya, syaratnya sepupu tu perlu berhijrah. Kalau tidak berhijrah seperti Ummu Hani. Ummu Hani ni siapa? Kakak Saidina Ali. Ummu Hani ni kakak Saidina Ali. Itu tidak halal bagi baginda. Sebab Ummu Hani hanya masuk Islam setelah pembukaan kota suci Mekah. Ini khusus untuk Nabi je. Khusus untuk Nabi. Dan hukum nikah dengan sepupu ni berbeza dengan agama terdahulu, Yahudi dan Nasrani. Kalau Yahudi, mereka boleh bernikah dengan anak saudara. Anak saudara. Siapa anak saudara ni? Bukan sepupu. Anak saudara. Anak saudara. Sedangkan benda ni dilarang dalam Islam. Kalau Nasrani pula, mereka tidak boleh menikahi wanita yang bersambung dengan kekeluargaan 7 keturunan. Sudah. Nak kira macam mana tu. Keturunan ke-8 tak apa. 7 keturunan tak boleh. Kalau ada sambung dengan keluarga, ada kaitan dengan keluarga, tak boleh. So, Yahudi, dia boleh nikah yang paling rapat, anak saudara. Kan paling rapat tu. Nasrani tak boleh nikah sampai paling jauh 7 keturunan. So, sekarang Islam di tengah-tengah. Bukan paling rapat serapat anak saudara, bukan paling jauh sejauh 7 keturunan, tetapi mengambil jalan tengah. Boleh kahwin dengan
sepupu. Sebenarnya boleh nikah dengan sepupu. Sebab Nabi juga bernikah dengan sepupu. Tapi orang kita, dia rasa pelik kalau kahwin dengan sepupu. Lepas tu mulalah cakap, boleh kahwin dengan sepupu ni, tapi bukan sepupu yang sepupu kuat. Kan, macam mana dikira sepupu kuat ni? Sepupu yang boleh jadi wali. Anak saya kahwin dengan anak abang saya. Dia boleh jadi wali kepada anak saya. Sepupu sebelah bapa. Mana dapat entah. Begitulah yang kita percaya. Ya, mungkin sebab ada entah apa thalassemia ke apa benda dah tak tahulah. Kan. Sepupu waris kata orang Melaka. Taklah mereka punya pengalaman begitu kan. Nampak contoh terdahulu. Kita tak lalui. Kita tak perhati pun. Dan bila kita bila kita tidak mengambil berat tentang hukum sepupu ni, boleh nikah, boleh kahwin, maka kita tidaklah menjaga aurat sungguh-sungguh. Sebab benda boleh kahwin kot. Kan? Kenalah jaga aurat. Benda boleh kahwin, kenalah jaga aurat. Dan kenalah jaga ruang dan batas pergaulan tu. Ini jangan mentang-mentang sepupu, bertepuk tamparlah kita. Kadang balik kampung, naik motor, peluk-peluk. Sedangkan mereka adalah ajnabi. So, tu kena jelas bahawa sepupu bukan adik-beradik walaupun rapat. Dia kekal. Boleh kahwin. Kadang ustaz-ustaz pun sama, Ustaz Nazri. Dengan sepupu-sepupu pun nak salam-salam. Sedangkan boleh kahwin. Tu kan. Nak salam-salam konon-konon. Sedangkan boleh kahwin. Tu tak boleh. Okay, next. Yang ketiga. Wa mra'atun mu'minatun in wahabat nafsaha lin nabiyyi in arada an-nabiyyu ayyastankihaha. Dan perempuan mukmin yang berserah, menyerahkan diri pada Nabi kalau Nabi mahu mengahwininya. Oi, siapa yang tak nak kahwin dengan Nabi? Oi. Ada wanita yang tawarkan diri kepada baginda. Dan baginda boleh mengahwini mereka tanpa perlu beri mahar. Ini terpakai hanya pada Nabi. Kalau ada wanita yang tergila-gilakan dengan Ustaz Nazri, nak kahwin, saya kena bagi mahar. Itu pun kalau ada yang sudi dan dipersetujui oleh pihak lagi satu. Kan? Tapi bagi Nabi, Nabi tak perlu beri mahar. Hukum khusus untuk Nabi. Maka contohnya Nabi pernah menikahi Maimunah binti Harith. Kerana ibu kita ni menawarkan diri kepada baginda. Namun baginda adalah a true gentleman. Nabi tak nak menikahi Maimunah tanpa mahar. Maka baginda berikan juga mahar. Wah, itu betul gentleman. Asalnya tak mengapa kalau tak bagi mahar. Tapi Nabi tetap bayar mahar.
banyak keadaan wanita serahkan diri nak mengahwini baginda. Banyak. Dan saya ada, waktu kita belajar tentang hadis ifki tu, ingat tak waktu Aisyah tengah menangis-nangis, ada seorang wanita yang datang jumpa dengan Aisyah. Yang dia kata, boleh tak aku nak menangis bersamamu? Dan kita tak tahu siapa wanita tu. Ingat tak wanita tu? Kena buka balik hadis. Hadis tentang hadis ifki tu. Ada seorang wanita yang datang jumpa Aisyah dekat rumah dia tu. Dia nak ditawarkan diri, boleh tak aku menangis bersamamu? Dan sampai sekarang kita tak tahu siapa wanita tu. Siapa wanita tu? Tak diceritakan siapa nama dia. Dia cuma kata ada wanita yang datang nak menangis bersama dengan Aisyah. Tak dia lihat Aisyah menangis, jomlah kita nangis sama-sama. Nak temankan menangis. Wow, mulianya dia kan. Kita tak tahu siapa wanita tu. Dia tidak terkenal di dunia, tapi dia terkenal di langit. Begitu suci hati dia. So ada hadis, antara hadis yang menyatakan ada wanita menyerahkan diri nak berkahwin dengan Nabi, telah menceritakan kepada kami dari Affan, dari marhum, dan beliau mendengar dari Sabit mengatakan bahawa ketika beliau sedang duduk bersama sahabat Nabi Anas radhiyallahu anhu, yang saat itu di hadapannya terdapat seorang puteri. Kemudian Anas bercerita bahawa pernah ada seorang wanita datang kepada Nabi. Lalu wanita itu berkata, wahai Nabi Allah, apakah engkau mempunyai suatu keperluan? Wanita itu tanya, wahai Rasulullah, engkau nak berkahwin ke? Kau ada satu keperluan ke nak berkahwin? Dan anak perempuan wanita itu berkata, betapa tidak malunya ibu mengemukakan hal itu. Anak dia cakap, ibu tak malu. Lalu Nabi respon. Ibumu lebih baik daripada kamu. Dia mencintai nabinya. Lalu dia tawarkan dirinya untuk dikahwini oleh Nabi. Tu, Nabi punya respon. Ya, Nabi mungkin tidak berkahwin dengan wanita tu, tapi cara Nabi respon terus memuliakan wanita tu. Sebab wanita, dia by default, dia punya perasaan malu. Dan hanya cinta yang tak terhingga yang boleh mendorong wanita ini untuk ketepikan rasa malu dan tawarkan diri. Satu Nabi kata, dia mencintai nabinya. Bayangkan, Nabi sebut pada kita mengiyakan rasa cinta yang orang lain tak nampak. Nabi sebut mengiyakan rasa cinta wanita tu. Itu sudah cukup membahagiakan. Itu sudah cukup membahagiakan. Walaupun kemudiannya Nabi tak pun berkahwin dengan wanita tu. Tapi dalam hadis ini, tak disebut siapa nama wanita tu. Kita mengetahui bahawa ada cinta dalam hati wanita tu pada Nabi. Kita sekarang ni boleh kita kata, hai, aku cinta Nabi, aku cinta Nabi. Tapi siapa yang mengendorse cinta kita tu? Siapa yang endorse? JAKIM keluarkan sijil, benarlah anda mencintai Nabi.
Kita dulu waktu dekat sekolah kan, Syafini, mana tahu dulu ada crush. Kita suka pada orang tu. Betul ke orang tu suka pada kita atau kita hanya bertepuk sebelah tangan? Tapi wanita ini, Nabi sendiri endorse. Dia mencintai Nabi-Nya. Itu sudah cukup bahagia, tuan-tuan. Itu sudah cukup bahagia. So, yang ketiga, Nabi boleh menikahi wanita yang menyerahkan diri tanpa bayar mahar. Tapi untuk kita, untuk orang lain, tak boleh. Tak boleh untuk tidak beri mahar. Walaupun wanita tu tak nak mahar atau tak minta, kita wajib bayar. Jangan pula guna dalil ni, dah lah tak bayar mahar, tak kerja pula tu. Ui, biar awak hidup ditanggung. Tu jangan buat pasal. Banyak je lelaki-lelaki sekarang yang begitu tegar tak nak bertanggungjawab. Bini dia yang sara, dia tak nak kerja. Sebab berkahwin bukan percuma. Berkahwin bukan percuma. Dan pernah ada wanita yang tawarkan diri kepada baginda, tetapi baginda tidak menyambutnya. Ada sebuah hadis juga dari Imam Ahmad, dari As-Sa'd Ibnu Sa'ad As-Sa'idi, bahawa Nabi pernah didatangi seorang wanita. Lalu wanita itu berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh aku serahkan diriku kepadamu." Maka Rasulullah tidak menjawabnya. Nabi tak jawab, Nabi diam, tak respon. Dan wanita itu berdiri je dekat situ. Dan berdiri dengan cukup lama. Lalu berdirilah seorang lelaki dan berkata, "Wahai Rasulullah, kahwinkanlah aku dengan dia jika engkau tidak berhajat kepadanya." Wanita tu datang, "Ya Rasulullah, aku nak kahwin dengan engkau." Nabi diam je. Dan wanita tu tunggu. Punya lama dia tunggu. Sehingga seorang lelaki yang lain kata, "Boleh tak aku kahwin dengan dia? Kalau engkau tak nak, bagilah aku. Aku berhajat nak kahwin." Lalu Nabi tanya, "Apakah kamu memiliki sesuatu yang akan engkau berikan kepadanya sebagai mahar, mas kahwin?" Lelaki itu jawab, "Aku tidak memiliki selain dari kainku ini." Lalu Nabi kata, "Kalau engkau beri kain kau, maksudnya engkau tak ada kain lain lagi kan jika duduk. Kau bagi kain kau, engkau ada apa?" Lepas tu Nabi suruh, "Cari lain. Carilah yang lain." Lelaki itu jawab, "Saya tidak memiliki yang lain." Lalu Rasulullah bersabda, "Carilah sekalipun berupa cincin besi." Dan lelaki itu mencari cincin besi. Dan ternyata dia tidak memilikinya. Tak ada. Punya daif lah lelaki itu. Wah, tapi nak kahwin. Punya dia tak ada apa-apa, tapi nak kahwin. Dan dia tidak memiliki. Lalu Nabi bertanya, "Apakah kamu hafal sesuatu dari Quran?" Lelaki itu menjawab, "Ya, saya hafal surah ini dan ini, disebut beberapa surah." Maka Nabi bersabda, "Aku nikahkan dia dengan kamu, dengan mas kahwin hafalan Al-Quranmu." Wah, kan? Itu hadis yang masyhur. Asalnya perempuan itu tawarkan diri nak nikah dengan Nabi. Dan kita teruja tak nak tahu apa kesudahan perkahwinan ni. Teruja kan? Ini antara cerita-cerita yang kita tak sabar nak masuk syurga, nak tengok
dekat big screen, apa berlaku pada perkahwinan ni sambil makan popcorn. Dengan syarat masuk syurga dulu. Kita tak tahu apa berlaku. Bahagia ke mereka, derita ke mereka, tak tahu. Hadis ini menceritakan bagaimana ianya bermula. Ya. Ustaz, adakah bila ada perempuan menawarkan kepada Nabi untuk dikahwini, adakah Nabi decide sendiri atau tunggu wahyu Allah yang allow atau tak bagi perkahwinan tu? Itu pun kita tak tahu. Mungkin juga turun wahyu, terima, ataupun Nabi decide sendiri. Tapi kalau ikut hadis ni, Nabi diam maksudnya itu pilihan Nabi lah untuk diam, tak terima. Sehinggalah ada lelaki lain yang menawarkan. Kalau dalam kes yang tadi, Nabi terus jawab sebab ada respon daripada anak perempuan tu. Asalnya mungkin Nabi nak berdiam diri, tapi kerana Nabi nak protect maruah wanita tu, kerana respon daripada anak, ibu ni tak malu. Nabi terus jawab, sekurang-kurangnya dia lebih baik daripada kamu, dia mencintai nabinya. So lihat bagaimana Nabi terus respon terhadap mana-mana perkara yang boleh menjatuhkan maruah wanita. Kan? Dahsyat. Cara Nabi bertindak tu dahsyat. Kita orang malukan kawan perempuan kita dalam office, kita tolong gelak. Jauhnya kita dari sifat Nabi. Jauhnya kita dari akhlak Nabi. Kita pula malukan kawan satu office dengan kita. Kawan perempuan. Jangan begitulah. Ini tentang maruah. Dan tentang maruah, Nabi sangat berhati-hati. Terutamanya maruah wanita. Kan? Mana-mana lelaki yang pencinta wanita, tegakkanlah maruah wanita yang ada dekat kelilingmu. Cuma hadis ini bukanlah membolehkan kita, bukanlah menjadi dalil untuk beri mahar dengan hafalan Quran. Oh ya ke Ustaz? Tu dah ada tu dalilnya tu. Pertama, kau sahabat Nabi ke? Jangan perasan. Kau bukan level sahabat. Kedua, zaman ini semua orang miskin. Semua orang miskin, tapi ada keperluan. Bandingkan dengan apa yang disebut oleh kita punya influencer tu. Waktu Nabi, semua orang miskin. Tapi ada keperluan, lelaki perlu untuk lampiaskan nafsu dia. Dengan cara kahwin. Kau hanya ada kain. Tak ada kain lain. Tak ada. Kau cari benda lain. Tak ada. Cincin besi pun jadi dah. Bukannya dengan memudah-mudah, sebab orang asing datang ke sini nak bekerja, tak ada anak bini, melacur. Cuba tengok apa penyelesaian Nabi untuk settlekan keperluan biologi ni. Kau miskin macam mana pun, tak ada macam mana pun, kahwin. Kahwin. Bukannya dengan mudah-mudah buka rumah pelacuran untuk mereka. Dahsyat. Dahsyat. Usahakan juga. So pertama tadi kita bukan sahabat Nabi, so mahar kita bukannya hafalan Quran. Yang kedua, zaman tu memang semua miskin. Kalau digambarkan tadi tu dia hanya ada satu kain. Kita dekat rumah, kain yang belum guna masih ada 3-4. Yang belum guna, yang sedang guna 7. Isnin lain, Selasa lain, Rabu lain, Khamis lain, Jumaat lain. Sabtu, Ahad kadang tak pakai kain sebab tengah basuh.
Kan? Waktu itu baju hanya ada satu. Dan ketiga, ada nilai faham ayat yang dihafal. Nilai faham ayat yang dihafal tu yang mahal. Sebab ramai yang tidak tahu dan lelaki itu perlu ajar isteri tentang ayat yang dihafal. So maharnya sebenarnya, mahar lelaki itu sebenarnya bukan hanya hafal Quran, tetapi mengajar isteri itu tentang ayat yang dibaca, ayat yang dihafal. Dan ada satu lagi yang perlu kita perhatikan, sebab prasyarat ini Allah yang beri pada Nabi. Imra'atan mu'minatan. Hanya wanita mukmin saja, mukminah saja yang boleh tawarkan diri pada Nabi. Ahli kitab, oh tidak. Ahli kitab tidak. Imra'atan mukminatan tu adalah penghormatan besar kepada mukminah. Hanya mukminah yang boleh tawarkan. Kenapa Nabi tak sponsor dirham? Soalan yang sangat menarik. Sebab kalau dalam kes zihar, dekat surah mana tu? Zihar tu? Surah Mujadilah. Al-Mujadalah. Mujadalah kan? Surah Mujadilah. Kes zihar tu, untuk bayar zihar tu, lelaki tu memang tak mampu. Lepaskan hamba, bagi makan pada orang miskin, puasa 2 bulan. Lelaki tu memang tak mampu. Malah di-cover pula oleh isteri dia. Isteri dia kata, laki aku miskin, mana mampu semua ni? Nabi tong-tong dengan para sahabat, kumpul duit untuk dapat bagi makan pada 60 orang miskin. Nabi sponsor. Bab untuk melaksanakan hukuman, ya, Nabi sponsor. Tapi bab untuk engkau kahwin, Nabi nak tunjuk engkau punya tanggungjawab. Nabi nak tengok kesungguhan. Tapi bab hukum tadi tu, hukuman, undang-undang, Nabi boleh sponsor. Sebab Nabi punya sifat ialah rahmatan lil alamin. Nabi bukan nak menghukum pun. Nabi cuma nak engkau sedar bahawa apa yang kau buat tu salah. Di kali ini, Nabi nak tengok kau punya kesungguhan. Kahwin nak tu tengok kesungguhan. Kalau semua makan suap, seronok lah. Asal nak kahwin, tak ada duit. Sponsor lah, sponsor. Saya nak kahwin. Boleh buat buka tabung dekat surau, dekat masjid. Tabung apa ni? Nak kahwin. Tak payah. Kau kena tunjuk kau punya kesanggupan. Dulu saya waktu menyatakan hasrat nak memperisterikan, maka kakak saya yang YB itulah, dia letak syarat pada saya. Kau nak kahwin pada orang, kau nak jadikan anak orang lain isteri, kau kena tunjuk yang kau ada capability. Sekarang tiap bulan kau bagi pada Kak Pip certain amount of money, Kak Pip simpan. Kau tak ada simpanan kan? Tak ada. Mari, Kak Pip dan tolong simpan. Cukup sampai tarikhnya, Kak Pip bagi kau balik. Ini komitmenmu sebelum kahwin. Oh, saya ingat tu. Dia cakap macam tu. Ini komitmenmu sebelum kahwin. Saya nak tunjuk yang kau tu ada komitmen untuk jaga anak orang. Oh, dahsyat. So, Nabi nak tengok komitmen sahabat ni. Betul kau nak kahwin, kau tunjuk. Bukan sekadar lafaz, tapi tunjuk dengan perbuatan. Kau tak ada apa, kau tunjuk. Apa yang kau hafal? Itu yang tadi Nabi suruh cari juga. Cari cincin besi. Tak ada. Cari yang ni. Tak ada. Cari yang ni. Komitmen dia.
Okey. Kemudian, itu yang ketiga. Yang keempat. Okey. Yang ini adalah extended version bagi yang ketiga. Khalisatan laka min dunil mu'minin. Ini pengkhususan bagimu dan bukan untuk semua orang mukmin. Bukan untuk semua orang mukmin. Pengkhususan bagimu bukan untuk semua orang mukmin. Dan hukum ini khas untuk Nabi saja, orang lain tak boleh buat. So, jangan jadikan hukum ini sebagai hukum umum. Hukum yang mana? Nikah wanita tanpa mahar. Nikah wanita tanpa mahar. Dan seandainya ada wanita yang menyerahkan diri pada seorang lelaki, ya ada juga jenis yang timba cari perigi. Sebenarnya benda tu normal je. Kan macam Khadijah tawarkan diri. Kan, tapi melalui Maisarah. Gitu. So ada je wanita yang menyerahkan diri pada lelaki. Maka wanita itu menjadi halal setelah lelaki berikan sesuatu sebagai mas kahwin, sebagai mahar. Apa lagi hukumnya? Kahwin melebihi dari 4 orang, hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahaja boleh berkahwin lebih daripada 4. Namun walaupun ia sah, Nabi boleh buat, tapi dia bukan sunnah yang boleh diikuti. So sebab tu setiap perbuatan Nabi tidak semuanya dikira sunnah. Sunnah ni adalah perbuatan yang kita boleh ikut sahaja. Tidak mengahwini ahli kitab, wanita ahli kitab, dan hanya boleh mengahwini wanita yang berhijrah ke Madinah. So, ini adalah salah satu daripada hukum agama khusus untuk Nabi sahaja. Khusus untuk Nabi. Hanya dalam perkahwinan ke? Oh, tidak. Ada je hukum-hukum lain yang begitu, tapi khusus untuk Nabi. Contoh solat tahajud, itu wajib bagi Nabi. Kita semalam tak sembahyang kan? Sama. Maksudnya itu hukum sunat bagi kita. Kalau wajib dah berdosa dah semua. Kena qada. Baginda dan keluarga baginda tak boleh menerima zakat ataupun sedekah. Tapi saya boleh terima sedekah. Baginda tak boleh. Saya boleh terima sedekah, boleh terima hadiah. Boleh kan letak dekat poster macam tu. Hari ini ceramah Ustaz Nazri, nota kaki boleh menerima sedekah dan boleh menerima hadiah. Seperti akaun number berikut. Gitu. Itu boleh je buat poster macam tu. Oh, Nabi tak boleh. Nabi tak boleh. Nabi tak boleh terima zakat, tak boleh terima sedekah. Dan selepas kewafatan baginda, keseluruhan isteri baginda haram dinikahi kerana dia adalah mak kita. Mak orang-orang beriman. Dan kemudian Allah kata, Qad alimna ma faradna alaihim fi azwajihim wa ma malakat aymanuhum. Sungguh kami telah mengetahui apa yang kami wajibkan kepada mereka tentang isteri mereka dan hamba-hamba yang mereka miliki. Oh, Nabi boleh terima sedekah Al-Fatihah ke? Yang ni saya tak tahu. Yang ni saya tak tahu. So, hukum perkahwinan telah disebut dalam surah-surah lain seperti surah An-Nisa. Dan hukum perceraian disebut dalam surah Baqarah. Antara yang disebut dalam surah itu ialah kewajipan memberi mahar. Maka perlulah merujuk surah-surah itu untuk tahu hukum yang diberikan. Likaila yakuna alaika haraj, supaya tidak menjadi kesempitan bagimu. So, Allah beri kelonggaran kepada Nabi untuk tidak perlu membayar mahar supaya Nabi tidak susah. Kerana tugas Nabi menyebarkan agama dan mengajar hukum kepada manusia. Maka tugas Nabi yang berat itu
kalau disibukkan nak cari mahar, nak cari benda yang hengki-pengki ni untuk perkahwinan, benda ni akan memberatkan baginda dan menyusahkan baginda. Pun begitu, kerana baginda meletakkan maruah dan kedudukan wanita tinggi, baginda tetap beri mahar. Walaupun Allah kata tak perlu, baginda tetap beri mahar. So, itu mengajar setiap lelaki yang mengahwini wanita, letaklah kedudukan wanita, isterimu kekal tinggi. Walaupun dia kata tak apalah bang, ayang okey je kalau abang tak bagi nafkah pun. Sebab ayang tahu abang sama-sama susah. Maka berakhlaklah seperti akhlak Nabi. Usahakan juga untuk beri nafkah. Wih, dahsyat. Akhlak Nabi ni dahsyat. So, lelaki berakhlaklah seperti mana akhlak Nabi. Melihat isterimu sebagai wanita yang diberi tempat yang tinggi. Patut ke Nabi beristeri ramai? Sangat patut. Sebab kita banyak belajar hukum dan banyak terima hukum melalui isteri-isteri baginda ni. Dan pengalaman Nabi bersama dengan isteri baginda diceritakan melalui isteri-isteri baginda ni lah. Pengalaman tu yang jadi hukum yang kita pakai sampai sekarang ni. Kan pengalaman dengan Ummu Salamah. Siapa yang tak kenal Ummu Salamah? Yang begitu menenangkan Nabi sehingga Hudaibiyah menjadi smooth sebab Ummu Salamah. Aisyah misal kata, turun wahyu, sewaktu dia bersama dengan Nabi satu selimut. Nabi minta izin Aisyah, boleh tak aku menghadap Tuhanku? Nak mengambil masa bersama dengan Aisyah. Nabi minta izin dari Aisyah. Kan? Dan nanti kita akan bertemu dengan ayat bahawa cukup dah, Nabi tak boleh tambah lagi. Bukan saja tidak boleh tambah, baginda tak boleh tukar mana-mana isteri selepas daripada turun ayat ni. Kita boleh kahwin 4. Kita pula. Saya boleh kahwin 4. Malah saya boleh tukar. Had 4. Tapi bila ceraikan satu isteri, boleh tambah lagi satu. Nabi setelah turun ayat tu dah tak boleh. Setelah ceraikan isteri, baginda tak boleh kahwin lagi. Tu. Itu peraturan yang Nabi dapat. Dan memang berlaku pada zaman itu, sehingga ada sahabat yang berkahwin ramai. Contohnya Hasan. Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu. Dia diceritakan bahawa banyak berkahwin, ramai. Anas juga berkahwin banyak. Sehingga anak Anas ni 100 lebih. Ramai gila anak dia. Maksudnya dia menikah ramai dan bercerai dan berkahwin lagi. Bayangkan anaknya 100 lebih itu tidaklah mengganggu dia dalam proses mentaati Allah. Kahwin cerai, anak beranak pinak. Malah Rasulullah banyak mendoakan Anas bin Malik. Dan salah satu doa yang khusus buat Anas bin Malik ialah, ya Allah berilah dia rezeki berupa harta dan anak yang ramai. Kemudian berkahi semua itu untuk dia. Dan sungguh Allah telah mengkabulkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam
Oleh itu Anas bin Malik menjadi orang yang paling kaya dalam kalangan orang Ansar dan paling banyak anaknya. Sehingga dia dapat melihat anak-anak dan cucunya lebih dari 100 orang. Dah lah kaya, anak ramai, kekal dalam taat. Siapa tak kenal Anas bin Malik? Kaya dan anak ramai. Wow. Allah tidak mahu memberati Nabi. Namun benda ni kita jangan salah tafsir. Ada yang kata, Nabi ini kuat nafsu. Tak tahu Allah beri dia kahwin ramai. No. Ini perkataan yang salah. Dan punya unsur sangka buruk pada Nabi. Mana mungkin baginda begitu sedangkan baginda menikahi Khadijah dan tidak punya isteri selama 25 tahun. Lepas kematian Khadijah, sebelum itu 25 tahun tak ada isteri. Kalau betul dia punya nafsu kuat sebelum usia 25 tahun, dia sudah ada isteri. Dan selepas Khadijah, baginda menikahi Saudah, seorang wanita tua, dan tidak menikahi orang lain selama 4 tahun. Kalau tengok cara Nabi bernikah digandingkan dengan dakwaan nafsu baginda kuat, dia tak teli. Dia tak teli. Dia tak ngam. Tak masuk di akal. Saudah wanita tua. Lepas tu tak menikah 4 tahun dengan orang lain. So perkataan itu sangat mencela. Tu azab. Wadak azahum. Tu azab. Tuduhan-tuduhan tak berasas. Dan lihatlah para isteri baginda yang kebanyakannya adalah isteri orang yang mati syahid. Janda perang. Dan tak mungkin kita menuduh Nabi pada usia begitu mahukan isteri ramai sedangkan masa muda baginda tidak begitu. Lihatlah usia Nabi berapa tahun? 50-60 tahun. Dan kebanyakan pernikahan Nabi adalah pernikahan yang strategik. Supaya kaum dia tu, kaum yang asalnya mulia, kemudian jadi hamba perang, menjadi kaum yang hina. Nabi kembalikan dignity, maruah kaum tu. Akhirnya kaum tu menjadi, semua masuk Islam kerana rasa mulia, dimuliakan Nabi. Nabi berkahwin kerana strategik. Kita pula sebab ada orang kahwin sebab strategi pemasaran ataupun business partner, strategi mengembangkan bisnes. Kan semua kita bernikah ada sebab. Kan kalau isteri kita bukan lawyer, kita nak kahwin ke dengan dia? Kan? Atau isteri kita bukan orang ada-ada, mau kahwin ke dengan dia? Kita telah sebut salah satu daripada tujuan supaya baginda boleh melatih para isteri untuk menjadi ibu, mendakwah kepada para wanita yang lain, dakwah pada sahabat selepas dari kematian baginda. Dan malah baginda dalam banyak-banyak topi yang baginda boleh pakai, baginda tak boleh pakai topi wanita. So bila ada isteri, baginda mengharapkan isteri itu akan jadi pendakwah kepada wanita yang lain. Sebab susah untuk baginda nak berkomunikasi secara rapat dengan wanita lain.
So tugas itu diberikan kepada para isteri baginda. Bayangkan bila dah berkahwin dengan Zainab, maka kaum Zainab ni akan lihat, oh Zainab tempat rujuk. So Zainab ni boleh mengajar wanita-wanita dalam kalangan kaum dia. Sebab dia ni puteri. Dia ni orang terutama, termulia dalam kalangan wanita-wanita. Kan mudah proses dakwah tu. Sebab tu baginda mengahwini isteri-isteri yang berlainan umur dan kedudukan supaya mereka boleh menyampaikan ajaran sesuai dengan masyarakat yang berlainan latar belakang dan jenis kedudukan. Kan, perkahwinan baginda, dia ada kepentingan tertentu. Pernikahan dengan Aisyah dan Hafsah, dia menguatkan hubungan dengan Abu Bakar dan Umar. Dua tonggak paling utama. Dua sahabat paling penting. Kan, katalah kita jadi sahabat rapat dengan Nabi. Kita jadi sahabat rapat dengan Nabi dan Nabi kahwin dengan anak orang lain. Tak kahwin pun dengan anak kita. Abu Bakar tawarkan anak dia. Umar tawarkan anak dia. Sebab nak mengikat iman tu. Ummu Salamah. Siapa Ummu Salamah ni? Dia daripada Bani Abu Jahal. Dan Bani Khalid Al-Walid. Kalau tanpa ikatan itu, Khalid Al-Walid terikat ke dengan Islam? Jauh. Abu Jahal makin jauh. Tapi rupanya perancangan Allah antara dua Amru. Allah pilih Umar, bukan Abu Jahal. Sedangkan Abu Jahal juga adalah Amru. Kan dalam doa Nabi itu. So, perkahwinan dengan Ummu Salamah itu perkahwinan yang strategik. Ummu Habibah misal kata. Siapa Ummu Habibah ni? Dia inilah yang bila Abu Sufyan datang nak jumpa dengan Nabi, dia gulung tikar. Abu Sufyan tanya, tikar ni tikar Nabi ke? Untuk tempat duduk Nabi yang mulia ke? Atau aku terlalu mulia untuk tikar ni? Lalu anak dia Ummu Habibah kata, ini tikar Nabi. Tak sesuai duduk dekat tikar ni. Ini dekat penghujung sebelum Nabi menguasai kota Mekah. Ummu Habibah ni anak Abu Sufyan. Musuh Nabi pada waktu tu. Dan kerana pernikahan inilah menyebabkan Abu Sufyan lembut hati. Dia sebelum tu jadi presiden Quraisy. Suatu perjanjian Hudaibiyah. Dan selepas daripada Nabi mengahwini Ummu Habibah, Abu Sufyan sudah tidak lagi kasar dan keras memerangi Nabi. Walaupun pada waktu itu dia belum peluk Islam. Bayangkan selepas daripada perjanjian di Hudaibiyah, lalu kafir Quraisy melanggar perjanjian tu dengan bunuh. Abu Sufyan terus pergi Madinah. Nak jumpa dengan Nabi, nak teruskan perjanjian. Waktu itulah Ummu Habibah ni pergi gulung tikar. Abu Sufyan tak layak duduk dekat tikar Nabi. Dengan peristiwa menggulung tikar itulah Abu Sufyan faham bahawa dia tiada kuasa untuk negotiate nak teruskan perjanjian Hudaibiyah. Abu Sufyan balik, Nabi hantar pasukan buka kota Mekah. Dan dalam pada itu Nabi kekal kata, siapa mahu selamat berlindung di rumah Abu Sufyan. Luar biasa. Nabi punya negosiasi, Nabi punya diplomasi luar biasa. Dalam hati Nabi tak ada grudge. Tak ada dendam, tak ada apa. Kita, jauh. Jauh.
jiran kita jalan undur kereta, lengek buah mangga yang jatuh. Kita ingat. Kita ingat. Sebab tu daripada start peristiwa tu sampai sekarang, kita tak pernah beri buah mangga pada jiran kita. Oi, kita punya dendam. Nabi tidak. Nabi bukan begitu. Tindak tanduknya itu berstrategi. Sebab apa yang ada dekat minda Nabi, macam mana aku nak bebaskan kota Mekah. Clear. Clear as a day. Surah Fatah turun menjelaskan apa yang ada dekat dada Nabi. Sehingga Allah kata, sudahlah, sudah. Okeylah tu. Selepas daripada ni, engkau akan dapat. Selepas daripada ni, engkau akan dapat kota Mekah. Apa pun yang kau buat selepas ni, dia tak mengganggu. Tak mengganggu untuk engkau kuasai kota Mekah. Jangan risau. Lepas daripada suratul Fatah. Lihat saja bagaimana ayat-ayat suratul Fatah itu turun untuk memujuk Nabi. Oi. Kemudian Sofia, Juwairiyah dan Raihana. Siapa mereka ni? Orang-orang Yahudi. Dari bangsa Bani Israel. Lepas daripada perkahwinan tu, Bani Israel tidak lagi bermusuh dengan baginda. Selepas daripada itu, Bani Israel okey dengan baginda. Kan, kerana dalam adat pada waktu itu, bila seorang wanita bernikah dengan seseorang, ia adalah perkahwinan dengan keluarga wanita itu. Dia bukan sahaja perkahwinan dengan keluarga wanita itu, tetapi keseluruhan Bani pada waktu itu. Dan tidak boleh kalau berperang dengan menantu. Bani Quraizah sudah tidak memusuhi Nabi, Bani Qainuqa sudah tidak memusuhi dengan Nabi, dan selepas daripada perang Haidar, selepas daripada peperang itu, ada tak lagi konflik Nabi dengan Yahudi? Tak ada. Tak ada. Dan pernikahan dengan Zainab ni adalah untuk menghapuskan adat tabu tidak boleh berkahwin dengan janda kepada anak angkat. So, untuk mencapai segala objektif di atas, maka halangan untuk menikah lebih dari 4 diangkat khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebenarnya baginda sangat zuhud dalam hal ini. Dan baginda hanya mengahwini 9 orang atau 11 orang isteri sahaja. Wa kana Allahu ghafurar rahimah. Allah tutup ayat ini dengan sangat cantik. Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Kenapa tiba-tiba Allah sebut Allah Maha Pengampun? Kenapa? Dan saya tak berani nak mengulas benda ni. Sebab dia berkaitan, ayat ni khusus untuk Nabi. Dan kita belum jumpa penafsiran. Kenapa Allah letak kalimah ini di hujung? Wa kana Allahu ghafurar rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan saya tak berani nak sentuh. Kenapa Allah sentuh tentang sifat pengampun dan penyayang dalam ayat ni? Kita skip. Tak berani. Kalau dia ayat berkaitan kita, kita maklumi. Kita ni banyak dosa. Kita ni banyak khilaf. Kita ni lemah. Tapi Allah sentuh. Wa kana Allahu ghafurur rahimah dalam hukum berkait khusus untuk Nabi.
Kita tahu Nabi maksum. Dan ini antara Nabi dengan Allah. Dan kita tak tahu apa-apa. So tuan-tuan, wallahu alam 11:28 kita habis ayat 50 hukum berkaitan dengan Nabi, dan selepas ini kita akan tengok lagi apa lagi ayat-ayat bagaimana Nabi berinteraksi dengan isteri. Ini hukum khusus untuk Nabi 50-51. So kita nak tengok bagaimana Nabi berinteraksi dengan isteri, apa yang Allah beri dan bagaimana Nabi buat. Wih, dahsyat. Dahsyat. So, settle dulu 11:28 kembali kepada moderator kita. Alhamdulillah, jazakumullah khairah Ustaz. Mungkin Ustaz boleh terima soalan ke macam mana? Ke ada sahabat-sahabat nak bertanya? Boleh, sila. Okay, saya peribadilah, soalan peribadi Ustaz. Kalau menurut Ustaz tadi, Nabi berkahwin dengan mempunyai strategi baginda. Adakah ini bermaksud kita dibolehkan untuk orang kata mengatur perkahwinan mungkin anak-anak ataupun anak-anak saudara dengan kita punya motif ataupun mission kita, dan dalam keadaan mungkin tak ada perasaan antara mereka pasangan tu nanti. Mohon Ustaz komen. Okey, jika kita ada strategi semacam tu, ada motif nak kahwinkan anak, kita kena jelaskan pada anak. Kan, bukan orang tua je yang bincang gini-gini, kita kahwinkan ni sebab kita dah ada bi'ah, ada usrah kita sendiri. Anak-anak tak tahu apa. Lalu akhirnya mereka rasa mereka kahwin terpaksa. Tapi dengan penjelasan, dengan maklumat yang betul, barulah anak-anak tu clear. Okey, aku kahwin dengan keluarga yang ini kerana begini. Strateginya ini. Ayah aku ada kepentingan ini, ibu aku ada kepentingan ini. Namun bila berlaku seperti mana Zaid dengan Zainab, mungkin sebelum perkahwinan kita tak tahu. Kita rasa okey je, sekufu. Tapi rupanya anak kita tak macam tu. Tak sekufu. Maka terimalah. Perpisahan perceraian tu jangan dipaksa. Kan, sebab perkahwinan ini, perkongsian hidup ni berkaitan dengan private life, dengan emosi. So, perasaan ni tak boleh dipaksa. So, mak ayah kena terimalah kalau perkahwinan tu mungkin tidak seperti mana yang dirancang. Kerana kita yang merancang, Allah yang menentukan. Saya dulu ada, bila keluar masuk kampung dulu, saya pernah jumpa dengan ketua kampung muda. Ketua kampung muda. So, dia punya muda tu, dia ada 3 orang isteri. Isteri pertama, kahwin kerana mak bapak dia nak. Isteri dia yang kedua, kerana dia nak. Isteri ketiga, kerana orang kampung nak. Perempuan tu nak pada dia. So, dia dah ada 3. Tak tahu yang keempat apa alasannya, tapi setakat ada 3. Bagaimana Nabi membahagi giliran kepada isteri baginda? Ada isteri baginda yang tak nak pun giliran. So, dia bagi giliran tu pada isteri yang lain. So, Nabi akan rotate pada isteri yang nak sahaja. Contoh macam Ummu Salamah dah berusia, dia bagi giliran dia pada isteri yang lain. Bagi dia sudah cukup Nabi jadi suami dan dia nak mengakhiri hayat dia dengan ibadah pada Tuhan. So, dia ada yang mengkaji sirah ni, ada hari-hari yang Nabi rotate. Nabi rotate. Dan menariknya, kadang-kala kita baca hadis tentang rajuknya Aisyah. Kan ada satu ketika Nabi menerima tetamu. Ada Abu Bakar, ada Abu Hurairah di rumah Aisyah.
sedang Nabi layan tetamu. Dan lazimnya kalau ada tetamu datang, Aisyah buat apa? Rumah Nabi bukan macam rumah kita. Rumah kita 1,200 square feet. Rumah Nabi beberapa square feet saja. Situlah dapur, situlah tempat tidur, situlah tempat Nabi beribadah. Kan? So, lazim ni bila ada tetamu datang, Aisyah buat apa? Aisyah ngadap dinding. Tengok dinding. So, Nabi dengan tetamu. Satu nanti kita akan jumpa Allah halau tetamu dari rumah Nabi. Allah kata jangan lama-lama kat rumah Nabi. Balik. Nabi juga ada private life. Nanti kita akan jumpa ayat tu dalam surah ni. Kan? Nabi tak sanggup nak halau tetamu Nabi. So, di hari kejadian tu, Nabi ada tetamu Abu Bakar dan Abu Hurairah. Aisyah bersama dekat rumah. Dan tiba-tiba pintu rumah Nabi diketuk. Dan ada hamba yang sedang bawa dulang. Ada hamba yang sedang bawa dulang. So, Nabi ambil dulang tu. Aisyah tepis. So, berjatuhanlah makanan atas tanah. Luckily itu jam mereka hanya makan roti. So, yang jatuh roti. Nabi tak cakap banyak. Aisyah buat tu depan siapa? Depan bapa dia. Bapa dia senyap. Tetamunya siapa? Abu Hurairah. Abu Hurairah senyap. Nabi tak cakap apa-apa. Nabi kutip. Nabi ambil. Dan Nabi bagi balik. Dan Nabi kata, ibumu sedang merajuk. Itu je. That's it. Kenapa Aisyah buat macam tu? Kenapa ibu kita buat begitu? So, kita kena faham ibu kita ni bagaimana. Ibu kot. Takkan kita tak kenal. So, sekarang kita mengenali ibu kita, Aisyah. Bagi dia, ini turn Nabi dekat rumah aku. Aku layan Nabi. Korang jangan masuk campur. Tak perlu nak bagi-bagi makan ni. Aku mampu tahu nak layan Nabi. Ini turn aku. Bagilah chance aku berkhidmat dengan Nabi. Kenapa korang sibuk-sibuk nak bagi makan semua ni? Wow. Nampak tak? Dia sangat tahu tentang hak dia sebagai seorang isteri. Aku nak layan Nabi. Engkau nak layan Nabi, tunggu turn kau lah. Nampak tak? Dia bila dia faham keperluan dia, tugas dia, suatu Nabi tidak sebut apa-apa. Nabi sangat tahu Aisyah. Nabi kata pada pelayan tu, ibumu sedang merajuk. Dah, kau balik. So, kalau kita faham kenapa Aisyah buat macam tu, kita tidak salah tanggap. Malah kita menyokong. Betul apa Aisyah buat. Ini time dia, ini turn dia. Dia juga mahu pahala melayan Nabi. Janganlah rebut pahala itu dari dia. Anginlah dia. Tapi sebab dia waktu tu remaja. Kan usia 16, 18 tahun Nabi wafat. Pada usia 18 tahun Nabi wafat. Kita kalau cuba memahami apa yang berlaku pada Aisyah. Dia tak ada banyak masa untuk layan Nabi dengan jiwa remajanya. Dia hanya tahu respon begitu. Dan kita tak akan salah sangka pada Aisyah. Dan itulah ibu kita. Dan kita berharap, ya Allah,
masukkan kami dalam surga dan kami nak jumpa dengan ibu kami ni Aisyah. Begitu mulia dia. Wallahu a'lam. Setiap Alhamdulillah. hari ke Nabi jenguk semua isteri baginda? Nabi ikutlah urutan tu. Hari ini rumah ini dan hari ini rumah yang ini. Kalau tengok yang buku Madinah Takkan Rebah tu kan ada ilustrasi rumah Nabi ni macam mana. Rumah ni dekat-dekat je, sebelah-sebelah pintu je. Nabi akan jenguk setiap isteri. Dan isteri yang memberi aturan hari dia tu, rumah dia agak jauh. So Nabi tak tengoklah sesekali je. Nabi menjenguk. Tapi kebanyakan masa ni pada rumah isteri-isteri yang Nabi ada giliran tu. Itu yang nanti akan ada perbincangan antara Hafsah dan Aisyah. Kenapa ada perbincangan tu? Ialah bukan waktu dia, bukan tarikh Nabi berada di rumah dia. Begitu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, barakallahu fikum Ustaz. Sungguhlah surah ni Ustaz ada mention awal-awal dalam kelas kita betapa dia sangat terkait dengan emosi. Dan dalam ni kita belajar bahawa dalam kita memahami Al-Quran, kita perlukan juga pelajaran sirah di sebalik penurunan untuk kita lebih memahami apa sebenarnya konteks ayat dan bagaimana sebenarnya perkara ini boleh direlate dengan kehidupan dan situasi semasa. Barakallahu fikum Ustaz dan semua sahabat. Kita akhiri kuliah kita hari ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua, terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Okey, terima kasih semua. Saya tutup ya. Terima kasih Liza. Assalamualaikum.